apabila kamu hadir ketika hadara Ya'qub, ketika Ya'qub, ketika Nabi Ya'qub al-maut, ada tanda-tanda nak wafat. Ni maknanya dah okey. Nabi Ya'qub ni nak meninggal dunia dan wafat. Ketika ia berkata kepada anak-anak dia, "Idh qala li banihi." Dia berkata ke anak dia, "Ma ta'buduna min ba'di." Apakah yang kamu akan sembah sepeninggalan aku? Maknanya Nabi Ya'qub ni ketika hampir dia hampir hujung hidup akhir hidup dia telah bertanya ke anak dia, kalau aku dah tak ada nanti, agak-agak engkau nak sembah apa? Ni dia tanya kan. Qalu, makanya anak-anak itu menjawab, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Rabbmu, mana Tuhanmu Allah, wa ilaha abaika, dan juga Rabb, yakni Tuhan nenek moyangmu, yaitu seperti yang disembah oleh Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahida. Maka kami hanya saja tunduk kepada yang satu, yakni Allah yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami ini sesungguhnya orang-orang yang muslim. Tilka ummatun, itu adalah umat yang lalu. Qad khalaq, yang mana baginya apa yang diusahakannya, iaitu ma laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Wa la tusaluna amma kanu ya'malun, kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Tuan-tuan dan puan sekalian, ayat ini cukup hebat. Ini sebenarnya wasiat Nabi Ya'qub, seperti juga nenek moyang dia, iaitu Nabi Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Ayub, Ismail. Semua Nabi, kotlah dia hampir nak meninggal dunia, maknanya nak wafat lah, dah tua-tua, dia akan buat wasiat. Cuma dia tak wasiat macam kita wasiat. Kita wasiat rumah niha punya, tanah niha punya, otong niha punya. Orang omak bagi dua, anak perempuan ada dua, kan? Kau ambil 3 utih, aku ambil 3 utih. Nampak? Itu kita. Kita punya wasiat. Para Nabi, dia punya wasiat kan macam tu dah. Wa imma, kalau kita telusuri ketika junjungan besar Nabi Muhammad SAW hampir wafat, dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, orang rumah dia, isteri dia, ada lagi tak dinar duit dalam rumah itu? Aisyah khabar, ada. Sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, ambil duit sedekah. Ambil duit sedekah. Allah. Maknanya, walaupun hampir penghujung nyawa, penghujung hidup hayat itu, dia masih pertama hendak membelanjakan. Nak belanja apa? Dunia yang dia ada untuk diberikan kepada orang. Satu. Dan yang kedua, di hujung itu juga
Ya, kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, ya, di antaranya dipesan kepada anak. Siapa anak itu? Fatimah Az-Zahra. Fatimah, Allah panggil, "Mai sini ha Fatimah." Fatimah pun pergi dokek. Fatimah pun ketawa. Aisyah tengok Fatimah ketawa, senyum. Kemudian Fatimah pun menang lagi. Waktu yang kedua Fatimah menangis. Aisyah tengok tangan. Jadi Aisyah tengok, kenapa tak diolak ni menangis? Lama Aisyah tanya, Fatimah, tadi aku tengok kau golak mula-mula, lepas tu kau ketawa mula-mula, lepas tu kan kau menangis. Akhirnya Fatimah memberitahu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia menyatakan, sewaktu abah aku panggil, macam itulah senang cakap betul kan. Abah aku panggil, abah aku minta aku dokekkan dengan mulut dia. Dia menceritakan kepada aku yang sesungguhnya terbalik kan, menangis dulu baru ketawa. Terbalik, maaf. Menangis dulu. Kenapa menangis? Sebab dia ngobat, Sallallahu ngobat, dia dah hampir hujung ayat ni. Makanya bila Fatimah dengar abah yang ngobat macam tu, Fatimah menangis. Allah. Kemudian diminta lagi dokek lagi. Dan Rasulullah SAW menyatakan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, engkaulah yang akan menyusul aku dari keturunanku selepas daripada aku." Fatimah pun senyum. Pasal apa Fatimah senyum? Pasal apa? Pasal dia tahu lepas abah yang wafat, keturunan Nabi yang akan wafat lepas itu dia. Kenapa dia senyum lah? Tadi menangis. Pasal dia akan lebih impong abah kali. Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian. Tuan-tuan, dia puasa tak waktu berbagai? No. Bahkan ada setengah menyatakan ketika hampir Rasulullah SAW wafat, di antara yang diposankan ialah jangan tinggal sembahyang. Sembahyang punya banyak ibadah, tuan-tuan. Rasulullah pesan jangan tinggal sembahyang. Sama juga dengan keadaan ayat yang kita baca ini, yang mana ketika pada waktu tersebut Yaqub didatangkan, makna dah nampak tanda-tanda dah tak lama, makna nak wafat. Maka pada waktu tersebut Yaqub dah panggil anak-anak dia, tanya anak-anak dia, apa yang kamu sembah lepas aku meninggal ni, apa lepas aku mati meninggal ni, wafat ni, apa yang aku sembah? Makanya anak-anak dia menjawab, apa yang kamu sembah, kami akan sembah Allah Rabb dan Rabb nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Rabb yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk kepadanya. Makna ni, bila anak-anak yang ngobrol macam tu, dia rasa puas hati kalau nak meninggal. Makna dia rasa lapang dada kalau nak pergi. Pasal apa? Pasal dah lengkap. Dah lengkap. Anak-anak dia jawab macam tu, maknanya apa yang dia ajar ke anak dia tu dah lengkap. Maknanya aku tinggalkan engkau semua dalam keadaan Islam. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini tuan-tuan dan puan sekalian nak beritahu kepada kita, dengan di antara yang perlu kita rabah ke anak-anak kita, tinggalkan wasiat adalah beriman. Ya, jangan tinggalkan keimanan ini. Walau bagaimana sekalipun tuan-tuan, pesan ke anak selayang. Ada seorang datang jumpa tadi. Dia kata anaknya dapat kerja 2 tempat.
Satu topik yang mudah untuk semayang, satu topik yang nampak payah nak semayang. Ni, dia tanya waktu saya tadi, kena dapat dua topik. Dia kata satu topik tu macam payah nak semayang, satu topik lagi macam senang nak semayang. Saya tanya, topik yang payah tu gaji mahal tak? Mahal. Topik yang payah nak semayang tu mahal gaji. Tu topik yang senang nak semayang tu kurang banyak. Kan kurang sikit je dah, kurang banyak. Makna yang gak ikut, yang tu dapat 80, yang tu dapat 40, separuh saja. Saya tanya, akak agak-agak anak akak nak suruh ambil yang mana? Yang 80 ke yang 40? Itulah sekat kok kira duit 80 banyak, kan? Kok kira duit 80 banyak, tapi bila mandang semayang tu macam payah ya. Oi, semayang tak pek nak ganti-ganti, nak tukar-tukar tu dah Ustaz. Jadi saya rasa eloklah ambil yang 40 tu. Walaupun sikit dapat ke dunia, tetapi dia tak meninggalkan akhirat. Sehingga buat ke akak telah buat pilihan yang baik. Akak telah buat pilihan yang betul. Dan Rasulullah SAW pernah peristiwa Isra Mi'raj dihidangkan susu dengan arak. Kan? Rasulullah ni baik, ya Rasulullah nak mana satu ni? Niha susu, niha arak. Kan? Kalau kira arak lagi mahal pada susu. Susu murah, arak ni mahal. Susu ni ambil lambu kok kambing tu. Arak ni nak buat susah tuan-tuan. Kena program lah, itulah, ini tunggu waktu. Lagi lama program, lagi mahal boy. Kan? Kadang-kadang sebotol beratus, beribu pun ada sebotol kan, sebotol ya. Mahal. Tetapi pada waktu tersebut Rasulullah SAW telah buat satu pilihan yang bijak, iaitu Rasulullah pilih akan susu. Jadi bila Rasulullah pilih susu, umat dia pilih susu. Ini nak apa? Walaupun dia tahu arak tu mahal, nah, tetapi tidak boleh digadai dengan keimanan. Tidak boleh dijual beli keimanan ini dengan bondo-bondo yang lain. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, sama juga para anbiya, para nabi, para rasul kita ni, dia berjuang tuan-tuan, dia menyampaikan dakwah, dia nak pastikan supaya dakwah yang dia tinggalkan itu, keturunan yang dia tinggalkan itu adalah merupakan keturunan yang pegang akan ajaran Islam. Ini dia tuan-tuan dan puan sekalian. Tuan-tuan, ya, ada seorang pendakwah yang hebat namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Ini semua orang tahu, kan? Dia ni pendakwah hebat, pandai. Dalam pandai, dia pun bijak, dia pun bersungguh. Dia pandai, bijak, segala apa yang kehebatan ada kat dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, dia telah merakamkan kisah pengembaraan Mus'ab bin Umair ini di Madinah dan kejayaan dia berdakwah kepada Sa'ad bin Mu'az dan Usai bin Khudai, yang mana dua orang ni, Sa'ad bin Mu'az dan juga Usai bin Khudai ini adalah merupakan dua tokoh pimpinan golongan Yahudi bangsawan dari Madinah. Maknanya nak ngobah dia orang aristokrat, orang besar, orang yang berpengaruh, kan? Di Madinah, orang Yahudi yang berpengaruh. Tuan-tuan, Mus'ab ini tuan-tuan, dia terkenal pasal dia ni orang kaya.
Mus'ab bin Umair ni orang kaya, tuan-tuan. Ini bukan orang kaleng-kaleng punya orang, tuan-tuan. Orang kaya. Jadi dia selalu kau pakai baju mahal, tuan-tuan. Baju cantik, baju lawa, berpakaian segak. Makna ikut dia lalu lah. Umpan-umpan dengan mangai usah waktu balik monong macam ni, tuan-tuan. Sebab dia lawa, dia cantik, dia kacak. Segak dia, tuan-tuan, dengan dah kaya pula tu. Kan? Siapa tak nak, mu nak lalu. Tuan nak selfie boleh. Nak macam tu lah kau sekarang lah. Selfie lah, apalah, back TikTok lah, apalah kan kau sekarang. Kan? Back TikTok jangan nak, tak pun tak tahu jangan. Ya, jadi dia ni, tuan-tuan, menjadi kegilaan gadis-gadis di Mekah. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, dipendekkan cerita, dia masuk Islam. Ya, kekayaan, kehebatan, kecantikan, name, bagi tahu apa yang dia tak ada. Semua lengkap, tetapi yang lengkap itu rupanya ada di sebalik yang lengkap itu ada yang kosong ni. Kosong. Apa yang kosong ni? Jiwa. Dia mencari-cari Tuhan yang waktu. Tuan-tuan. Walaupun dia mewah ni. Dia mewah. Kan? Semua ada lengkap semua ni. Makanya jumpalah dia dengan cahaya keimanan. Dia jumpa. Allah bagi hidayah kat dia. Panjang cerita ni, tak cerita nanti. Kan sampai pukul 2 pula nak mati pukul 10.30 kan. Jadi pendek-pendek dia. Ya, jadi pendek kan cerita. Dia mula jumpa dengan Islam. Bila dia mula jumpa dengan Islam, tuan-tuan, inilah detik permulaan dia punya kehidupan berubah, bertukar 360 darjah. Pusing, tuan-tuan. Mari, apa nama ni pakai baju mahal, sekarang dah tak ada. Kenapa? Sebab emak dia, bila tahu dia ni masuk Islam, emak yang berhentikan segala ilau ni. Segala apa nama ni yang dia beri dapat mari, semua dipotong. Pak kredit dia ambil, kereta tarik balik. Macam tu lah dia nak ngabar kan. Jangan pula mengenal kat kredit Ustaz. Tak ada. Tapi nak ngabar kot sekarang macam tu lah. Kan kereta Ferrari pun dia ambil, Bugatti Veyron pun ambil, kan Toyota Supra pun dia ambil. Kan macam tu lah makna nak bagi tahu emak itu memotong apa nama ni belanja. Dan potongnya itu bukan dia tinggal, langsung tarik. Langsung ambil, tuan-tuan. Kan start daripada emak yang tahu dia masuk Islam, semua dia punya perbelanjaan tidak diberi lagi oleh emak. Maka dia, tuan-tuan dan puan sekalian, bila dia masuk Islam, tuan-tuan, dia amat terkenal dengan orang yang amat sederhana dan zuhud. Zuhud maknanya dia tak kisah apa yang dia keluar daripada rumah dia. Suatu emak ngabar dia tak pek lagi apa-apa tersebut, itulah yang dia pakai, tuan-tuan. Itulah yang dia pakai. Seolah sedang Allah. Ya Allah. Maka dia tinggalkan segala kesenangan. Kan? Dia tinggalkan segala penampilan yang dulu. Oh, kok dulu, tuan-tuan, wangi. Kan? Yalah, pakai minyak wangi yang baik-baik kan. Kan baju cantik, habis dah tinggal, tuan-tuan. Maka dia, tuan-tuan dan puan sekalian, atas apa nama ni arahan Rasulullah SAW, makanya kan Rasulullah telah menyuruh supaya Mus'ab ni berhijrah ke Madinah lebih awal. Nabi tak boleh lagi, tapi Mus'ab ni pergi dulu. Mus'ab pergi dulu, kan? Pergi ke Madinah lebih awal.
Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, untuk apa misinya di Madinah ialah untuk menyebarkan dan mengajar agama Islam kepada orang Madinah. Maknanya pada waktu tersebut orang Madinah dah pernah Islam. Dah pernah. Dan orang-orang Madinah ni tunggu Rasulullah ajak, hantar hari-hari WhatsApp, belum nak sampai ni, belum nak sampai. Dan itulah kan? Tapi nak bagi kuat dulu orang Madinah ni, mana-mana yang belum Islam, hantar Mus'ab bin Umair untuk jalankan. Yang dah Islam, kerana dia baru masuk Islam, kena ajar macam-macam apa yang perlu diajar. Mana yang bukan Islam tu didakwahkan supaya mereka ini masuk Islam. Tuan-tuan, pada suatu pengalaman beliau, ya, berada di Madinah, beliau keluar bersama As'ad bin Zurarah, ya, ke kampung Bani Zafar. Diduduk ke satu telaga perigi Mar. Dan Mus'ab ajar kepada golongan yang baru masuk Islam tentang Islam. Ke telaga tu lah, diduduk kat situ, dia ajar orang Islam yang masuk Islam ni datang belajar dengan Mus'ab. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, berapa lama kemudian pondok yang ni buat kegiatan yang mengajar ni diketahui oleh dua orang bangsawan Madinah Yahudi ni, tuan-tuan, iaitu Sa'ad bin Mu'az dan juga Usai bin Khudai. Makanya dua-dua orang pemimpin Yahudi ini mengarahkan supaya dihalau Mus'ab ini dan juga geng sekolah dia. Ya, makanya Sa'ad berteriak kepada Usai, ya, dua orang pemuda itulah yang telah memperbodohkan amalan kita. Ayo kita halau mereka dari sini. Kalaulah bukan kerana As'ad bin Zurarah itu anak saudara aku, tentu aku sendiri yang akan menghalau. Makanya Usai lalu mengambil tombaknya dan menuju ke arah kumpulan Mus'ab dan juga As'ad. Sebaik sahaja As'ad melihat kelibat Usai sedang menuju ke arah mereka, makanya As'ad merasakan ini satu peluang besar. Lalu beliau berkata kepada Mus'ab, Usai ialah ketua kabilah dan dia sedang menuju ke sini. Aku berharap kau dapat menjelaskan kepadanya tentang keagungan Allah. Maka Usai tiba sampai di hadapan mereka sambil membentak keras dan memberi amaran kepada mereka berdua agar segera beredar. Maka Mus'ab yang tenang menjawab, sudikah tuan duduk sebentar dan dengar dahulu perkara yang ingin kami sampaikan. Sekiranya tuan terasa senang dengan kata-kata kami, teruskan mendengarnya. Dan jika tuan tidak menyukai, kami akan berhenti dan beredar dari sini. Makanya ini adalah terbaik dan seadil-adilnya, jawab Usai, ya. Lalu beliau menekan tombaknya ke tanah dan memberi perhatian dengan apa yang Mus'ab ini nyatakan. Mus'ab pun baca beberapa ayat Quran, kan, tentang Islam. Dan apabila mereka ini mendengar bacaan Mus'ab ini, Mus'ab ini menusuk kalbu hati Usai, ya, menyebabkan beliau bertanya, alangkah indahnya kalimah yang engkau ungkapkan. Bagaimana aku hendak memasuk agama ini? Mus'ab menerangkan, pertama, kau harus bersuci, kemudian membersihkan pakaian, seterusnya mengucap 2 kalimat syahadah, dan akhirnya kamu hendaklah menunaikan 2 solat. Tuan-tuan dan puan sekalian, Usai kemudian melaksanakan tuntutan tersebut dan mencadangkan agar mereka menyeru Sa'ad bin Mu'az pula. Beliau berkata, bersamaku ada seorang lelaki. Jika beliau memeluk Islam, ya, ya, maka ya, ini.
Jika beliau memeluk Islam, sambungan dia. Tidak ada seorang pun daripada kaumnya yang tidak akan mengikutinya. Makanya Usaid akhirnya berjaya mengatur pertemuan Sa'ad dengan Mus'ab. Dan akhirnya kebijaksanaan dakwah Mus'ab, Sa'ad telah memasuk Islam bersama dengan Usaid tersebut. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kedua-dua ini masuk Islam. Maka dikala kedua-dua ini masuk Islam, makanya orang Yahudi yang bersama dengan mereka pun masuk Islam. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada satu peperangan Uhud, menjadi takdir Allah yang ni Mus'ab ni pada waktu tersebut termasuk dalam salah seorang yang menjadi tentera Islam pada waktu tersebut. Dan pada waktu tersebut, tuan-tuan dan puan sekalian, Mus'ab telah menjadi salah seorang daripada tentera Islam yang mana dia ini memegang panji bendera yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Mus'ab sempat sekejap ya. Kenapa? Sebab pada waktu tersebut dia telah dipotong tangannya. Waktu dia bendera tu dia pegang, dipotong tangannya, sama seperti dulu Ja'far bin Abi Talib. Sama keadaan dia. Dipegang, dipotong. Pegang belah sini, potong tuan-tuan. Makanya pada waktu tersebut Mus'ab telah gugur, tewas sebagai syahid, yang mana beliau mengepit bendera tu di antara dada dan leher dia, sehinggalah akhirnya beliau syahid dibunuh oleh Ibnu Khamiyah. Tuan-tuan dan puan sekalian, semasa nak mengebumikan jenazah Mus'ab ini, tak ada kain. Maknanya kain tak ada yang cukup untuk menutupnya. Tarik tang kepala, nampak kaki. Tarik tang kaki, nampak kepala. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan agar kain itu digunakan untuk menutup wajah. Maka bahagian kaki pula ditutup dengan menggunakan kain daun-daun yang kering. Tuan-tuan, Rasulullah SAW pada waktu tersebut menangis melihat jasad sahabat tersebut. Kenapa? Sebab Rasulullah memikirkan dia anak seorang yang kaya. Dia dibesarkan dengan penuh kekayaan, penuh dengan kecukupan. Tetapi bila akhir hayatnya, dia sanggup meninggalkan itu semua, sehingga kain kafan pun tak cukup untuk mengafani beliau. Tutup tang muka, nampak kaki. Tutup kaki, nampak muka. Rasulullah arahkan tutup muka dan kaki itu diletak daun-daun kering. Allah. Kenapa? Tuan-tuan, sebab inilah dia orang yang mempertahankan keimanan. Inilah dia sebenarnya, tuan-tuan, posan-posan yang diposankan oleh para anbiya, para rasul. Makanya mereka memesan ini supaya ini dapat. Macam mana Rasulullah didik, macam mana Rasulullah ajar para sahabat untuk menjaga keimanan melebihi yang segala-galanya. Maknanya dijaga iman tu sehingga dia tak sanggup lagi menggadaikan iman tersebut. Walaupun apa yang terjadi, wa imma dibayar dengan nyawa sekalipun, dia sanggup mati kerana mempertahankan Islam. Makanya tuan-tuan, am kuntum syuhada iz hadara Ya'qub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Makanya ditanya tentang
Kalau aku meninggal, gak-gak engkau, apa yang kau nak buat? Makanya nak sembah apa? Makanya inilah yang dinyatakan oleh anak-anak Yakub. Dia akan sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Yakub dengar macam tu, logo hati. Logo. Makanya tuan-tuan, kebanyakan orang sekarang yang kita risau kepada anak-anak itu ni, kerja apa anak aku ni? Tidak macam mana hidup ni. Tak boleh surau, tak apa. Tak ada risau. Tak boleh masjid, tak ada risau. Kan? Kalau tak pergi sekolah, malah ambil tuan-tuan. Kerja tuan-tuan. Kan? Ya? Tak reti baca Quran, tak apa. Jangan tak reti baca ABC, alif bata. ABC, kalau tak reti tak boleh ustaz. Sekolah sekarang, kita mana tahu baca. Kalau tak baca, terbelakang je. Nah, tapi kalau tak baca Quran, tak apa. Tak know tuan-tuan, nama sekarang kita sanggup tukar. Sanggup tukar. Tuan-tuan, para salafus salih ini, para anbiya, nabi, mereka takut. Kan? Kenapa mereka ini berlelah mana? Kerana mereka ini takut. Kan? Amanah yang telah diberikan kepada mereka ini supaya menyebarkan dakwah, supaya mereka ini mengembangkan dakwah dan mencari supaya orang ini akan dapat mengenal siapa Tuhan yang sebenar. Kenapa? Sebab mereka takut. Takut apa? Takut mereka ini ditanya. Ya, takut mereka ini ditanya kan tentang apa yang telah diamanahkan kepada. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis menyatakan bahawa tanya Rasulullah daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada hadis Sahih Muslim. Ya, Abu Hurairah menyatakan Rasulullah SAW bersabda, dengan Rasulullah tanya, kau tahu tak siapa orang yang muflis? Kan? Makanya sahabat menjawab, orang muflis ini iaitu orang yang tidak memiliki duit dan tidak memiliki harta. Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya orang muflis ini ialah orang yang datang ke akhirat kelak, pada hari kiamat kelak, dengan membawa pahala sembahyang, puasa, zakat, tetapi dahulu waktu di dunia dia pernah mencaci maki orang, menuduh orang, makan harta orang, menumpahkan orang-orang, pukul muka seorang, maka akan diberi kepada orang seadanya itu daripada pahala kebaikan orang tersebut. Begitu pula seterusnya, orang yang pernah dianiaya akan diberi pula pahala kebaikan orang tadi. Jika habis pahala, maka bebanan dosa orang yang tersebut akan dibebankan kepada sehinggalah dia membayar segala apa yang dia lakukan. Tuan-tuan dan puan sekalian, bayangkanlah kalau kita bawa segala-gala itu. Ini bawa pahala ni cerita. Kalau tak pernah, ini dah kodah ni. Dah kodah. Ada pahala puasa, ada pahala sembahyang, ada pahala zakat. Ya, dalam pada itu buat perkara-perkara yang lain yang menyebabkan pahala-pahala itu digunakan untuk membayar atas perbuatan yang dilakukan kepada orang-orang yang pernah dianiayai. Sehingga kan diambil segala kebaikan. Kan bila habis dia punya kebaikan, malaikat ngabah ke Allah, ya Allah, dah habis kebaikan dia. Dah habis. Kan? Habis macam mana ni ya Allah? Kau ambil kejahatan orang tersebut, kau timpakan kepada dia. Tadi kita dah banyak ada dosa ni. Dah lemak ni. Baik dah habis. Dah. Ambil pula yang orang punya keburukan, ditimpakan kepada kita. Agak-agak ke mana ini? Tak lain dan tidak bukan ke neraka. Makanya dalam ayat Quran yang lain, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, indikator
seseorang tersebut berjaya di dalam kehidupan dia ialah dia memastikan diri dia, ahli keluarga dia daripada menjadi bahan bakar api neraka. Ini sepatutnya menjadi kita punya prinsip pendidikan. Dalam kita nak mendidik anak, tuan-tuan dan puan sekalian, kita letakkan kita punya matlamat, bagaimana kita dikumpulkan di dunia seperti ini. Kita nak Allah kumpulkan kita di dalam syurga seperti ini. Kenapa? Sebab kita tak mahu. Tuan-tuan bayangkanlah, mana kita tengok kita boleh masuk syurga. Dalam syurga kita tunggu mana si Along ni, mana si Acu, mana Acik. Allah ada, Allah ada, Allah ada. Along tak ada, Acik tak ada. Kan mana ni bah ada orang ni, bah kau tak kek nak apa. Kan tengok upoi dalam neraka Allah. Maknanya kosong. Tuan-tuan, sedangkan matlamat kita, tuan-tuan, Allah jadikan dunia ini untuk manusia. Allah jadikan dunia ini untuk manusia. Tetapi tuan-tuan jangan lupa, manusia Allah jadikan untuk akhirat. Allah jadikan dunia ini untuk manusia. Tetapi kita jangan lupa, Allah jadikan manusia ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dunia ni untuk manusia, ya. Tetapi nak khabar, Allah jadikan akhirat untuk manusia ini untuk pergi ke akhirat, bukan di dunia. Maka dia tampil kembali kita di akhirat. Tampil tinggal kita yang sebetul-betul di akhirat. Dunia tampil untuk kita meninggal. Tampil yang untuk kita tinggal, bukan tampil untuk kita tinggal. Dunia bukan tampil untuk kita tinggal. Dunia tampil untuk kita meninggal. Akhiratlah tampil untuk kita tinggal. Tetapi ramai yang mencari dunia sehingga meninggalkan akhirat. Sehinggalah bila dia meninggal dunia, tak ada apa bekal yang dibawa untuk ke akhirat. Sedangkan di sana dia akan hidup kekal abadi. Allah Rabbi. Makanya Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Nabi apa nama ni, Nabi Ishaq, apa semua, dia pesanan yang sama. Semua para Nabi, para Rasul, pesanan yang sama, iaitu jangan engkau tidak beriman kepada Allah, sembahlah Allah. Kerana itulah nanti yang akan membolehkan kelayakan itu untuk kita masuk ke dalam syurga. Tak ada keimanan, tak ada iman, fi nari jahannam khalidina fihi abada. Yang lagi tahu nanti bukan saja jahannam api, tetapi dapat pula zamhariri. Apa makna zamhariri? Jahannam zamhariri, iaitu jahannam Allah seksa orang tersebut dengan menggunakan ais. Neraka api sa'amah, jahannam tu api. Ada juga jahannam zamhariri, yang dalam jahannam tersebut baku saja. Maknanya siksaan Allah ada dua lafaz. Ada Allah siksa guna api, ada Allah siksa guna baku ais saja. Allah. Dan saya ingat cerita Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili. Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili ni di antara seorang muslimah, anggota Ikhwan Muslimin
yang hidup satu zaman dengan Syekh Qutb, yang hidup satu zaman dengan Muhammad Abdul, yang hidup satu zaman dengan Hasan al-Banna, pengasas Ikhwanul Muslimin. Beliau dia pernah tangkap oleh rejim Jamal Abdul Nasir. Dia pernah tangkap di Mesir, dia pernah tangkap. Di antara siksaan yang dikonokan kepada Zainab Al-Ghazali Al-Jubaidi ini ialah dia dibukakan pakaian ni, bokeh, diletakkan atas ais. Diletakkan ais dalam poti ais. Allah Rabbi, di antara siksaan dia. Ya, di antara siksaan dia lagi ialah dia dibawa dilempar kepada anjing, suruh dimakan hidup-hidup. Tetapi seekor anjing tak sentuh dia, tak. Anjing tu kalau orang lain masuk dalam tu nyamuk dah. Maknanya dimakan di anjing tu. Kan masuk dalam sangka anjing. Tapi bila Zainab ni dia lempar langsung anjing. Mantap. Allah Rabbi. Dan dia meninggal dunia pada usia umur 80 tahun. Tak silap saya, kalau tak silap saya. Dan dia hidup waktu zaman zaman modern lah, maknanya zaman sekarang ni. Bukan zaman dulu-dulu, zaman sama dengan Jamal Nasir kan. Mana bono tu bono baru kan, bono yang cerita-cerita macam kisah Rasulullah kan, nama kan. Ini cerita-cerita baru. Kenapa dia sanggup macam tu, tuan-tuan? Kenapa? Sebab iman. Dia diajar akan keimanan dan dia pegang keimanan tersebut. Walaupun diletak dalam ais, dia boleh makan ke anjing, satu pun tidak menyebabkan dia gemetar. Bahkan kok dibunuh sekali pun dia sanggup. Allah. Okey, jadi dibebaskan. Dia dibebaskan dan dah tua dah dibebaskan dan meninggal dunia di luar daripada penjara dalam usia 80 lebih. Kalau tak silap saya lah. Kan Allah Rabbi ibadat. Kan kalau kita tanya tentang kenapa orang ni menjadi seperti itu? Kerana mereka ini takut. Mereka ini takut apa, tuan-tuan? Takut 7 sekatan. 7 sekatan roadblock yang akan Allah buat. Takut. Roadblock yang pertama, tuan-tuan tahu tak apa? Inilah dia yang dipesan oleh Yakub. Roadblock yang pertama sebelum pergi kepada 6 roadblock lagi yang ke belakang itu. Roadblock yang pertama, sekatan yang pertama, tuan-tuan, Allah akan tanya berkenaan dengan keimanan. Nombor 1 tadi, Allah tanya tentang keimanan. Ya, surah An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa syirik ni siapa? Iaitu orang Islam yang buat syirik, yang menduakan Allah. Ya, dan juga dosa orang yang kafir. Ya, Allah tidak akan mengampuni dosa, tetapi Allah akan mengampuni dosa yang selain daripada syirik. Barang siapa yang dia kehendaki, barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. Allah tak sebut orang kafir, Allah sebut orang syirik. Kenapa orang syirik? Pasal dia itu dah Islam, dia dah kenal aku, tetapi boleh dia menduakan aku. Boleh dia percaya ada kuasa selain daripada aku. Dia dah beriman, tiba-tiba dia ragu-ragu tentang keimanan dia. Yang orang kafir dah patuh, dah nonggok dalam neraka. Ini orang yang macam. Maka dia tuan-tuan dan puan sekalian, ditanya oleh Allah akan keimanan seseorang itu, akan akidah seseorang tersebut. Maka jika dia tidak terlopeh, maka pada waktu tersebut dia tidak boleh meneruskan perjalanan, tetapi dia akan tahu dia masuk ke dalam neraka Jahannam. Jadi kalau orang tu syirik, jangan Ustaz,
Sama dengan orang api neraka. Fi nari jahannam khalidina fihi abadan. Kekal dia dalam neraka Allah. Itu aku sekatan pertama. Belum kedua, belum ketiga, belum keempat, kelima, keenam. Allah. Oh ya Ustaz, tuan-tuan sekalian. Dan sekatan tersebut, tuan-tuan, setiap sekatan jarak dia sama seperti perjalanan 3,000 tahun. Nak sampai 7 sekatan tu, kalilah 7 kali 3. Satu sekatan 3,000 tahun. Ya Allah. 3,000 tahun tu tuan-tuan, 1,000 tahun macam ni yang janak mendaki. 1,000 tahun mendaki. Naik atas. Tak tahulah macam Gunung Datuk ke apa tak tahu. Tak nak. Ya. 1,000 tahun lagi tuan-tuan dan puan sekalian, lereng yang curam. Turun tuan-tuan. Kawan saya lagi Gunung Datuk, dia kata naik alhamdulillah, turun payah. Naik okey. Saya tak cerita saya pasal saya tak naik lagi. Jadi saya tak pek bayanglah okey macam mana naik turun macam mana. Tak okey. Tapi dia mabang naik senang, tapi turun payah. Silang kalau tak naik ni merosot lah. Merosot lah turun. Kata mungkin merosot kalau mampu dia. Merosot apa? Nak merosot ya yang sah waktu. Ya. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, suram itu tuan-tuan lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, lebih halap daripada malam yang pokat. Itu keadaan. Malam halap lebih halap daripada malam yang halap. Ya, malam yang halap orang tua-tua kata hutan dara. Hutan dara tu macam mana? Kalau kita masuk dalam hutan dara, hutan tu kita pegang tangan kawan kita. Ada ni sebelah, tapi kita tak nampak. Kita tak nampak. Bayangkanlah orang seolah kita pegang kita tak nampak. Macam mana orang ni? Mana kau? Dia lah ni. Mana kau? Ni yang pegang tangan aku ni. Boleh bayang tak? Itu kat dunia. Ini lagi orang daripada itu. Oh, ya, tengok beringsah. Ya Allah, ya Tuhanku. 1,000 tahun tanah dataran. Tuan-tuan agak-agak kalau 1,000 tahun jalan macam padang pasir. Mana ujung ni? Allah, tak tahu mana ujung. Tak tahu nak pergi mana pun tak tahu. Di sini tak mana, sana tak mana. 1,000 tahun je lah. Nanti tak jalan 1,000 tahun jalan. Kok hidup lah. Ya, ini baru sekatan satu. Baru satu sekatan. Bukan dua. Kan 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ya Allah. Akhirnya tuan-tuan, para salafus soleh. Nak tidur ni celaka waktu mata. Pasal motor lah. Kita memang sengaja lalap. Belum apa-apa. Tak baru nak tulut. Hari Jumaat ni Syed-Usah tengok. Oh, Syed-Usah hati cukup tebak. Ittaqullah. Munyi tu. Memang bertakwa tu. Banyak tu tuan-tuan. Macam bunyi tuan-tuan. Allah. Kan? Orang salafus soleh tidur ni macam satu kesalahan. Malik bin Dinar tuan-tuan satu hari nak makan buah ti. Dia tengok buah ti orang yang sedap duit tak ada. Dia pun ambil selipar dia. Bawa ke tukang buah tu. Nak buah tu boleh tak? Ni tukang selipar ni. Okey diam lah dia. Orang tu pun tengok tak bayar.
Sipar kau tu murah, buah dia ni mahal. Tuan-tuan. Jadi dia pun sedih ni dalam hati nak makan buah hati. Maka dia berlalu pasal tak laku sipar tu. Ya, orang pun jumpa orang yang jual buah tu. Kau tahu tak siapa tu? Oh, itu Malik Nurdina. Kau biar apa tu? Iya. Itu Malik Nurdina. Mana kau sebut nama dia? Semua kau biar apa tu? Ulama besar. Cuma pakaian ni tidak seperti yang seperti kita jangkakan. Maka dia panggil hamba dia. Mari sini aja. Kata hamba dia. Kau bawa buah hati ni, kau bawa kat dia, kat orang tu. Kalau dia terima, kau merdeka. Kalau dia terima buah hati ni, kau merdeka. Kau bagi free je. Maka ni orang ni, hamba ni nak merdeka, kita bawa lah buah. Sampai kat Assalamualaikum. Salam. Tuan ni buah ni tuan dan bagi. Ambil lah. Balik Medina tengok. Aku tak akan ambil. Dah, tadi beriau nak. Ni tak nak ambil lah. Tuan ambil lah tuan. Kalau tuan ambil, tuan saya tu akan merdeka kan saya. Makna dengan asbab tuan ambil buah ni, saya merdeka. Tahu tak, Malik Nurdina kata apa? Malik Nurdina kata apa? Memang kalau kau ambil buah ni, kau merdeka. Tetapi jiwa aku, nafsu aku dibelenggu oleh buah. Aku tidak akan biarkan buah ini menguasai nafsu aku, sehinggalah aku keluarkan satu arahan kepada diriku. Aku berjanji aku takkan makan buah hati sampai akhirat. Kenapa tuan-tuan? Sebab jadi waktu dia nak tu, dia tahu dia telah dikuasai oleh nafsu. Oh ya, kita tak beda tuan-tuan. Hai, mak ni cuti rasa nak makan ni. Simpan petang boy. Rasa nak makan maman je. Sungai dua mancing boy. Kan? Rasa nak makan ondang cubi membau boy. Ia rasa ondang daun pudina, daun puding. Benda lah daun puding. Ombau boy, ombang panik. Nah, ondang apa? Daun puding. Kan? Daun puding tu, kita tak tahu daun puding tu puau daun ondang. Sedap lah tu. Warna-warna merun-merun kan? Oh, ya. Sedap ni. Tak pernah makan kau? Lah, awak dah. Kau sini je lah. Tanyalah orang bau ni. Astaghfirullahaladzim. Tu minum. Kau nak pergi mana? Aku nak pergi Johor. Nak makan nasi biryani 40 hari. 40 hari nasi biryani. 40 mana? Sebenarnya tak? Mana? Hitam. Tak tahulah. Sanggup lah. Saya tak nak sampai. Saya ngobak kat dia. Kat Senawang tu ada nasi biryani 30 hari. Dia ngobak tak kalau 30 ni nak 40. Senawang kan ada kat mana Senawang tu. Sebelum sampai Petronas tu ada nasi biryani 30 hari. Dia tak nak 30 hari, dia nak 40 hari. Oi, 40 hari punya pasal tuan-tuan. Tinggal 30 hari Senawang tu dah. Itu kenapa tu? Selera. Si ayam sini tak sedap, belum baca si ayam pun tak. Kampung Zul. Ada tak si ayam belum baca? Saya tak tahu, pasal malam saya makan kat sana, tak belum baca. Nakkan si ayam dia, belum baca. Saya tak lama, saya duduk tampil 7 boleh tahu. Jadi saya duduk tampil 7 boleh tahu. Jadi, kok makan ni belum baca. Dokek seolah kan tampil square tu kan, nak makan cudang, pilih aja, jalan kaki lah. Dia salah ya. Dah sebab
Iya, oh, sedap codang tu. Sos dia tu bau-bau orang putih. Oh, suara tu. Marvelous. Tu dah suara tu. Baru cerita. Aduh. Yang orang yang cerita ni dia ingat ini. 1000 tahun macam mana nak mendaki tu. Hai Allah. 1000 tahun tak turun. Hai Allah. Tahu tak lalu makan dah. Bila ingat benda-benda ini tahu tak lalu. Kita ingat pun lalu. Ingat tahu lalu yo sama yo. Dia tahu tu kita tak Allah. Itu belum kena berhenti lagi ke kantara. Kantara? Tak tahu. Oh, hadis sahih. Apabila dah selesai, maknanya orang tu dah selesai, dah lalu titian siratal mustaqim. Dah lebih ni cerita dah lebih titian siratal mustaqim ni. Makna nak pergi mana? Nak masuk syurga lah, dah lebih. Kan? Tiba-tiba sampai tengah. Okey, nak sampai pintu juga tu kan. Disibun, disokek. Di sini ya. Sekatan itu namanya Qantara. Satu topik yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, yang mana dia tak selesai lagi masalah dia dengan manusia yang baik. Makna dengan Allah selesai, bayang dia bagus, puasa rendah, zakat banyak, sedekah banyak, selesai. Tapi dengan manusia tak selesai. Kan? Kenapa? Pasal anak dia duduk situ, emak dia duduk situ, abah hidup situ, bini hidup situ. Ya Allah, kau sadar dia masuk di syurga. Mungkin aku nafkah pun tak diberi. Jeng. Anak-anak nak tuition, ya Allah, tak diberi duit. Dia ngobat apa? Anak orang lain pandai dia tak tuition pun. Ring kereta tukar, ya Allah. Radio berapa nonton, ya Allah, lah kalah poti. Payah lebar. Kau nak sedap mobile, nak tak beautician, tak ada beautician. Belajar kau ada kat soalan, orang lain pandai, belajar tak beautician. Kau heboh tuition pula. Belajar elok kat soalan tu. Belajar. Anak datang. Dan yang lagi tahu, anak kata, ya Allah, tidak pernah ajar aku Fatihah walaupun satu ayat, mampu kata. Masalah hikit sanung tak hati. Kau mati sonang cerita, selesai. Sanung tak ada mati-mati dah. Ni kau cerita kau ni. Betul ke? Tanya betul. Berapa orang naik lima? Ambillah 10 kilo semua. Lima ni kebaikan katakanlah 10 kilo anak ni. 5 orang 50 kilo. Bini 5 kilo ni, bini banyak 50 kilo bagi kat dia. Atau 40 je insya-Allah. Dah tak ada dah mesti 40 balance. Kebaikan yang ada kat dia tu 40 lagi. Habis macam mana? Ambil yang bini dia punya jahat letak kat dia. Lepas tu kau heret dia masuk umbas masuk dalam neraka. Padahal tu pintu syurga. Allah. Apa namanya? Qantara. Hadis sahih Muslim. Itu belum cerita Al-A'raf. Al-A'raf Al-Quran kan satu surah Al-A'raf, sampai yang tinggi. Dia tengoklah ni, ya Allah, dia tengoklah ni, ya Allah, syurga. Sedap dia tengok. Tapi neraka pun tak masuk, syurga pun tak masuk. Ya Allah, nak niha ya Allah, tak nak ya Allah. Pada waktu itulah rahmat Allah akan berlaku. Kau dia dapat rahmat Allah, dapat dah syurga. Kau
kok dia tak dapat umbat masuk dalam neraka. Wa iya subhanallah. Maka ni penting keimanan, penting amin. Nabi ni para nabi, para rasul, dia puasa buat tu. Nanti aku tak ada, kan, kalau nak sembah siapa ni, sembah Allah macam sembah yang kau cakap tu lah. Bagaimana yang kita pun sembah Allah. Bagus, dah selesai. Bolehlah kaki lapak. Lapak. Allah, itu Allah. Orang kita ni Khusnilan Allah Rabbi. Alik lah kan? So ada convocation. Kita punya belajar di Darus Sa'adah Konvo esok. Kita Sa'adah kita ada belajar. Jadi esok kita buat konvo. Ni Mu'alaf yang datang belajar kita setahun setengah kan? Datang tak erti Quran kan? 6 bulan pasti erti. Daripada tak pernah alif. 6 bulan yang kita ajar. Kita ada kita punya Darus Sa'adah untuk melatih para mu'allaf. Tak kira daripada mana. Ada daripada Selangor, daripada Perak, atas. Kita latih. Daripada tak erti Quran, erti Quran kan? Daripada tak semayang, tak erti semayang, erti semayang. Puasa, zakat, haji, semua yang basic. Itu combo dia, macam combo lah kan? Biar kek raya culang esok pagi insyaAllah pukul 10 kita start lagi esok pukul 10 kan? InsyaAllah. Okeylah tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terkasar bahasa tersilap kata. InsyaAllah kita akan sambung ayat yang sama. Pasal ayat tadi itu belum baca tafsir, baru intro yang sama baru intro. Nanti hari-hari yang lain kita akan tengok dia punya pembahasan yang lagi dalam, insyaAllah kan. Pembahasan tu nanti kita akan tengok kan, menggunakan rujukan-rujukan yang saya bawa ini ya, macam-macam rujukan. Okeylah, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terkasar bahasa tersilap kata. Yang baik datang daripada Allah yang Maha Kuasa. InsyaAllah kita akan baca doa selepas waktu sembahyang Isyak nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.